So, warna langsir untuk bilik ni, dia sebenarnya adalah satu warna yang cozy, warna yang selesa untuk kita tidur, rehat. Kadang-kadang kita bekerja seharian, kita rasa penat. Kita nak balik tu, kita nak tidur dengan rasa selesa. Kita nak relaxkan mata kita. So, pertama sekali, make sure warna tu tak terlalu bright, tak terlalu shine. Walau sungguhlah anda punya favorite colour tu adalah bright pink atau bright yellow mustard pun, slow down. Dalam bilik kita kena slow down. Pilih colour dark ataupun colour yang tak begitu bright, very soft untuk relaxkan mata anda untuk anda tidur. Lebih mudah. Assalamualaikum, nama saya Rohani atau lebih glamour orang panggil saya Madam Hani. Okey, saya adalah founder kepada Hada Deco dan kepakaran kami adalah dalam menyediakan langsir premium untuk mencantikkan rumah anda mengikut rumah yang anda idamkan. Ramai yang tak tahu betapa pentingnya langsir untuk rumah anda. Bila dapat rumah baru je kan, semua plan nak buat konsep macam ni, tema macam ni, nak buat pasal ceiling interior, tapi langsir dilupakan. Kalau anda tahu betapa pentingnya langsir tu, mesti anda akan pilih langsir yang pertama. Yang kedua, ramai yang tak sedar, langsir ni adalah penapis udara. Mesti bila pertama kali kita dengar nak membersihkan udara ni, kita perlu menggunakan penapis udara. Tak perlu, hanya langsir pun dah membantu anda dah. Yang ketiga, langsir juga dapat menyejukkan rumah anda. Mesti anda tak sedar kan, tanpa langsir rumah jadi panas. Kadang-kadang ada orang ingat bila nak sejukkan rumah je mesti pakai tinted. Tak betul. Tanpa tinted pun kita boleh sejukkan rumah kita dengan menggunakan langsir. Sebab fabrik sendiri boleh menyerap haba daripada luar. Langsir ada pelbagai fabrik yang anda perlu tahu. Sama ada anda perlukan yang high maintenance atau mungkin anda perlukan low maintenance, low cost. Okey, yang pertama sekali saya ingin sharekan tentang polyester fabric. Polyester fabric ni sebenarnya sangat mudah untuk kita gunakan. Dari segi maintenance dia sangat jimat, dari segi pembersihannya dan banyak kelebihan yang kain polyester boleh berikan kepada anda dan mudah didapati. Yang kedua, kita ada juga jenis cotton dan yang ketiga kita ada juga jenis linen dan banyak lagi sebenarnya, tapi untuk tiga jenis langsir ini banyak digunakan di Malaysia ni. Okay, yang pertama sekali, untuk kita memilih fabrik langsir yang bersesuaian, kita perlu tahu dulu kehendak kita. Kalau kita nak jimatkan kos, saya cadangkan anda untuk memilih polyester. Kalau anda perlukan rumah anda tu mungkin terlalu panas, okay, anda boleh memilih kain daripada jenis cotton sebab cotton penyerapan habanya sangat bagus. Yang ketiga, jika anda perlukan pencahayaan yang sangat tinggi untuk rumah anda tetapi menjaga privasi, anda boleh memilih kain jenis linen. Kerana linen tidak ada coverage cahaya yang sangat tinggi tetapi privasi tetap ada. So kalau kita bercerita tentang sheer pula, sebenarnya sheer ini yang pertama sekali dia membantu dari segi mengawal habuk untuk rumah. Okey, ramai yang rasa sheer ni tak penting, hanya pakai langsir jenis blackout atau mungkin sunblock sudah memadai. Salah tu. Kalau kata rumah anda mempunyai ramai orang, kapasiti orang yang sangat tinggi, saya mencadangkan untuk anda memasang sheer untuk setiap ruang itu. Kerana sheer ini dapat menapis udara anda. Maksudnya, bila kita pakai langsir blackout and then sheer ni membantu anda untuk mengumpulkan habuk pada sheer. So dari segi maintenance, anda sudah jimat masa, jimat wang sebab hanya sheer saja yang perlu anda hantar maintenance, maksudnya pergi ke dry cleaning ataupun cuci sekerapnya. Mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali. Yang kedua, ramai yang silap memilih jenis kain sheer. Sebab ramai yang fikir sheer ini hanya menggunakan wang yang banyak. Sebenarnya silap. Kalau kita pandai pilih sheer, kemungkinan sheer itu kita boleh jaga 10 tahun ke 20 tahun. Tetapi anda perlu pilih fabrik yang betul. Saya selalu cadangkan kepada klien saya untuk memilih kain jenis linen ataupun terbaru kita ada kain yang very high privacy yang datangnya daripada jenis satin silk. Satin silk ni coverage dia tak tinggi
tetapi kita boleh jadikan dia sebagai lapisan kedua langsir rumah kita, sebab dia dapat memberikan privacy kepada kita dan juga membantu kita untuk menapis udara. Okey, kita sampai ke topik yang menarik. Macam mana kita nak install langsir kita dekat rumah? Yang pertama sekali, anda perlu lihat macam mana nak buat rumah tu. Maksudnya dari segi konsep atau tema. Daripada situ anda boleh plan nak buat plaster ceiling atau tidak, nak cat rumah atau tidak dan sebagainya. Tetapi untuk kita pasang langsir tu, saya sangat mensarankan kepada anda yang ada plaster ceiling, jika anda nak buat hidden curtain, make sure anda inform anda punya kontraktor untuk adakan ruang sedikit untuk langsir. Okey, jarak yang sesuai untuk buat hidden box, kita panggil hidden box untuk curtain, iaitu selebar 8 inci dan seluas mana itu depends kepada sliding door anda ataupun tingkap anda. Okey, bila kita tak ada plaster ceiling, seharusnya kita kena make sure kita punya track, okey, kita ada railing, kayu dan sebagainya itu sebagai aksesoris. Itu yang menarikkan rumah anda. Jangan letak railing tanpa apa-apa sebab dia tak mencantikkan. Railing itu hanya membantu untuk mengatukan langsir dan of course dia tak nampak. Tapi kalau kita nak nampakkan rumah kita lebih style, sama dengan konsep dengan tema, saya mensarankan anda pilih wooden rod, iron rod. Itu adalah sebagai aksesoris. Nampak cantik bila jatuh langsir tu. Okey. Apa terjadi kalau kita dah miss konsep rumah kita? Maksudnya, pada mulanya kita dah plan rumah kita, kononnya nak buat country farm style, minimalis ke, atau kita nak buat English look. Tiba-tiba bila kita panggil kontraktor masuk, ada third opinion kan? So kita jadi macam keliru, kita ikut cakap kontraktor kita dan sebagainya. Dan akhirnya, rumah kita tu tak menjadi pun seperti apa yang kita plan. So, bagaimana kita nak dapatkan balik looks tu? Okey, ramai klien yang berjumpa dengan saya yang menghadapi sebenarnya masalah yang sama. So apa yang kita bantu adalah, yang pertama sekali kita akan bertanya konsep kan. Kita back to konsep balik. Back kepada plan asal. Apa konsep dia dan kita lihat balik apa yang dah terjadi. Sekiranya masihlah boleh diselamatkan dengan menggunakan langsir, gunakan design yang berlainan lah, yang bersesuaian dengan rumah dia, kita akan buatlah contoh kan. Kalau saya bagi contoh, kadang-kadang ada orang dia nak buat konsep country style atau country English looks. Ramai orang yang salah konsep dekat sini. Sebab dia dah combine country looks dengan modern luxury. Dia tak sama. So, bila kita nak buat langsir, of course, bila dua konsep yang berbeza, langsir style pun berbeza. Design pun berbeza. Sebab kita kena ambil kira dari segi aksesorisnya, dari segi fabriknya, macam mana flow langsir tu. Setiap dua tema ni sangat berbeza. So, saya akan tanya, which one you want to save first? Mana yang nak diselamatkan dulu atau mana yang you nak pergi? A atau B? Sebab contohnya, dia dah buat luxury modern. Tapi sebenarnya dia nak jadikan country looks. So, kalau country looks, dia masih nak menggunakan plan yang asal. Saya akan saja menggunakan wooden rod. Dan kainnya saya akan menggunakan pleat sahaja. Sebab dia akan back to country light. Dia tak nampak moden. Kalau kita gunakan kayu, sebab mesti ramai orang ingat, kalau guna kayu je, mesti eyelet. Mesti langsir yang ada lubang, mesti langsir ada ring. Salah. Sebab langsir style ni setiapnya berbeza. Okay, kalau you nak back to country farm, sebenarnya yang paling cantik adalah you sama ada you gunakan kayu ataupun iron rod yang bersesuaian dari segi warnanya pun main peranan. Dan juga style langsir yang sangat sesuai adalah pleat. Nampak ramai orang kata pleat ni susah nak pakai. Tapi sebenarnya pleat ke, eyelet ke, ripple fold ke, sebenarnya ikut kesesuaian rumah. Ikut kesesuaian daripada segi konsep. So sebenarnya jangan risau pada anda yang miss konsep rumah anda. Anda hanya perlukan advice yang betul saja untuk betulkan konsep keseluruhannya. Bagaimana anda nak memilih warna yang tepat untuk rumah anda? Okey, yang pertama sekali, anda perlu tahu sama ada warna tu anda nak ikut pada konsep ataupun nak ikut pada personality ataupun anda nak ikut kepada warna sofa, dining dan features rumah anda. Ada banyak kategori sebenarnya. Kalau saya nak ulas tu terlalu panjang, tapi saya bagi contoh. Kadang-kadang ada sesetengah manusia ni dia ada warna dia yang dia minat. Dia minat sangat warna purple sebagai contoh. So ada itemize dalam rumah dia tu dia nak letak warna purple. Tetapi malangnya bila dia beli sofa, kadang-kadang warna purple ni dia ada banyak color yang mungkin dia tak minat warna tu.
Walaupun dia minat warna purple, tapi dia tak minat shade colour purple tu, dia tak belilah sofa tu, dia beli sofa warna grey contohnya. Ataupun dia beli dining set dia pun warna lain. Tapi dia kata dia nak warna purple dalam rumah. So anda bolehlah pilih langsir warna purple, tak salah pun dari segi konsep. Dia tak akan miss konsep. Warna langsir tidak akan merosakkan konsep rumah anda, tetapi perlu lihat keseluruhan dulu baru boleh pilih sama ada nak ikut warna favourite atau tidak. Yang kedua, paling mudah kalau kata anda ada masalah miskonsep, macam mana nak pilih warna, ada dua cara je. Yang pertama, komplement kepada interior. Maksudnya tengok pada cat dinding anda, lighting anda. Okey, daripada situ baru anda pilih warna yang bersesuaian. Baru nak back to konsep tu mudah. Sebab kita dah buat tadi kan, kita dah buat styling, design, jenis kain. So warna tu better kita ikut pada kita komplement saja interior rumah tu. Sebenarnya kita punya konsep adalah bila kita pilih warna langsir, mesti nak sama dengan sofa. Mesti nak sama dengan dining set. Tetapi silap tau. Bila kita buat warna langsir tu, komplement kepada interior, kita boleh naikkan seri sofa kita. Bila orang masuk rumah, contohnya anda ada tetamu yang datang, bertandang ke rumah, benda pertama yang mereka lihat apa? Adakah mereka melihat interior? Adakah mereka melihat langsir? Salah. Benda pertama yang mereka lihat adalah sofa. So kita kena make sure langsir kita tu komplement pula sofa kita. Maksudnya dia tak overshadow. Itu sangat penting. Anda mesti plan dalam rumah anda tu apa yang anda nak naikkan, atau benda pertama first eye view anda adalah di mana. Ada orang dia kata saya kalau ada tetamu saya nak dia terus datang ke dining set saya sebab kita senang nak hidang kopi dan sebagainya. Jadi make sure langsir yang berdekatan tu tak overshadow anda punya dining set. Untuk langsir di bilik bagaimana pula? So warna langsir untuk bilik ni dia sebenarnya adalah satu warna yang cozy, warna yang selesa untuk kita tidur, rehat. Kadang-kadang kita bekerja seharian, kita rasa penat. Kita nak balik tu, kita nak tidur dengan rasa selesa. Ataupun kita mungkin sudah rumah, kita 24 jam menghadap anak. Okay? Kita dah penat, dah tidur anak kita. Bila kita balik, kita masuk bilik, kita nak rehat, kita nak relaxkan mata kita. So pertama sekali, make sure warna tu tak terlalu bright, tak terlalu shine. Walau sungguhlah anda punya favourite colour tu adalah bright pink atau bright yellow mustard pun, slow down. Dalam bilik kita kena slow down. Pilih colour dark ataupun colour yang tak begitu bright, very soft untuk relaxkan mata anda untuk anda tidur. Lebih mudah. Bagaimana dengan bilik anak pula? Anak ni dia ada banyak sikit. Nak cerita tu panjang. Tapi saya bagi yang mudah. Yang pertama sekali kalau anak lelaki, kita pilih masculine colour. Warna ni dia bermain peranan dengan personality. So sebagai contoh, kalau anak anda tu ada sangat agresif contohnya, jangan pilih agresif colour like orange, yellow. Itu antara colour yang sangat memberikan hype kepada anak. Saya cadangkan warna pink. Sebenarnya ramai orang sangat tak agree dengan saya sebab pink ni is not for boys. No, wait. Sebab warna pink ni sebenarnya melembutkan jiwa. Jangan pilih warna pink yang stripe, but pilih warna pink, atau mungkin anda boleh mix colour dengan warna biru contohnya, sebab warna pink tu dia sangat mendamaikan. Kalau kata anak ada very aggressive behaviour, pink tu dia boleh slow down behaviour anak. Kalau kata anak tak ada masalah ini, anda boleh pilih colour soft blue. Jangan pilih dark blue, sebab dark blue ni dia very gloomy. Dia tak sesuai untuk budak. Budak dia perlukan colour soft, kadang-kadang colour bright sebab nak bagi dia happy. Better pilih baby blues, sky blues, soft blues, itu mudah. Warna yang sesuai untuk anak lelaki. Kalau anak perempuan biasalah warna pink. Boleh pilih shocking pink, bright pink, ikut pada anak. Tetapi kalau anak tu dia very agresif juga ataupun dia terlalu aktif kan waktu pagi, jangan pilih shocking pink. Sebab shocking pink ni lagi membuat-buatkan rasa hype. Dia rasa nak itu ini. Kalau ada anak perempuan yang suka memanjat, warna shocking pink atau bright pink ni dia akan lagi menambahkan bara di dada dia. Macam tu. Okey, bagaimana dengan personality kita pula? Adakah warna langsir dapat membantu calmkan diri kita ke, memberi ketenangan ke, menceriakan diri kita ke? Ya, betul. Sebenarnya warna adalah terapi dalam jiwa. Ramai orang tak tahu. Saya selalu jumpa dengan klien saya akan tanyalah dari segi kerja dia macam mana. Saya akan bertanya banyak. Kadang-kadang dari segi kerja macam mana, adakah dia busy, adakah dia penat, ataupun dia perlukan adakah dia perlukan hype energy. Sebab daripada situ dia boleh pilih satu sudut untuk satu sudut terapi untuk diri dia menggunakan warna langsir.
sebagai contoh, kalau kita ni memerlukan joy, okay, warna yang sesuai untuk anda adalah warna kuning atau oren. So oren dan kuning ni, satu dia joy, yang kedua adalah idea. Dia sebenarnya membantu anda develop idea yang banyak menggunakan warna. So itu yang pertama. Sebab ramai sangat klien saya suka warna office dia warna dark, coklat lah, color hitam. Salah tu, bila anda pilih color yang kelam, idea tak masuk. Idea anda pun kelam juga. So kalau you need very high energy, kuning and yellow sangat membantu. Tetapi macam mana tone dia dan design dia tu terpulang pada anda lah. So contohnya kalau anda adalah orang yang very stress, kadang-kadang kerja kita seharian tu, contoh customer service sangat stressful. Anda mungkin kerja dekat frontliner, dekat front desk, hari-hari mendengar komplain dan sebagainya, atau mungkin anda telemarketing and so on. So very stressful today. Macam mana anda nak calmkan diri anda? Gunakan warna light purple. Soft purple sebenarnya sangat dikatakan sebagai terapi merelakskan jiwa anda. Bagaimana dengan depression? Saya dah banyak kali highlight tentang depression wanita, especially. Bukan wanita saja, saya faham lelaki pun ada depression, tapi macam mana warna langsir dapat help calm your depression. Okey, warna yang bersesuaian. Okey, yang pertama tadi saya dah bagi tahu warna purple. Okey, selain pada itu anda boleh guna warna pink macam saya bagi tahu tadi. Dan warna yang ketiga kita boleh guna very soft blue. Soft blue ataupun ada juga yang gunakan navy blue, tapi saya tak cadangkan navy blue. Kadang-kadang navy blue ni kalau tak kena dengan personality orang, dia akan membuatkan anda very dark. Bagaimana nak pilih warna untuk office? Bagaimana anda nak tarik pelanggan anda? Ramai orang tak fikir kan, kalau buat dekat office yang memerlukan klien datang, close deal, kalau apa yang sesuai. Kadang-kadang ramai yang pilih colour yang memilih pemilihan macam nak pasang blind. Sebenarnya apa kata anda pasang langsir, tapi pilih warna shocking pink ataupun warna maroon, warna red. Sebab warna merah ni dia dapat menaikkan, dia akan membuatkan kita tergesa-gesa untuk membuat satu keputusan. So siapa yang perlu tergesa-gesa tu? Of course lah klien anda. So kalau kata anda ada meeting yang penting, anda perlu close deal ni, sama ada tak kisahlah dengan sesiapa pun, pilih warna tu. Kerana warna tu, ataupun satu meeting room anda tu kalau berdepan dengan klien, pilih satu langsir yang ada warna maroon, merah ataupun color shocking pink, dapat membantu anda. So warna yang paling selamat untuk kita pilih untuk rumah, katalah kita dah tak tahu dah nak pilih warna apa, nak ikut favourite, tak ada favourite color, nak pilih konsep pun rumah rasa dah tak tahu nak pilih, dah keliru, saya cadangkan anda pilih color coklat. Tak akan pernah salah dengan warna coklat. Warna coklat tu anda boleh pilih dark coklat. Ramai orang kata coklat ni macam old school. No. Dark brown akan melihatkan rumah anda very premium. Nampak luxury, nampak very high class dengan dark brown. Kalau anda nak go nude, natural, color soft coklat sangat membantu. Soft brown. Ada 4 desain langsir yang perlu anda tahu. Yang pertama sekali adalah pleat. Pleat pun ada banyak kategori, dari segi French pleat, pinch pleat dan sebagainya. Yang kedua adalah jenis eyelet. Okay, eyelet ni adalah commonly digunakan oleh ramai orang. Ramai orang suka eyelet ni sebab eyelet ni mudah nak pasang, mudah nak ditanggalkan, tetapi bukan mudah untuk dibasuh sebenarnya, dan bukan mudah untuk di-maintainkan. Yang ketiga kita ada jenis ripple fold. Okay, ripple fold ni apa benda? Dia adalah satu design yang baru. Okay, menggunakan track, tetapi langsir pleatnya tu sama seperti anda gunakan eyelet. So last kali adalah design yang keempat adalah mix. Maksudnya mix combination antara A dan B. Contohnya mungkin selalunya mix combination ni banyak digunakan bila kita guna kayu, ataupun kita guna wooden root, ataupun kita guna track iron root. Bila guna wooden dan iron rod ni kita boleh mix around. Either you nak pakai eyelet boleh, you nak pakai pleat boleh, and how you want to do it is up to you lah, ikut pada konsep rumah. Kalau konsepnya adalah modern looks ataupun modern luxury, langsir yang bersesuaian adalah jenis ripple fold yang latest sekali, sebab dia akan memberikan modern kepada rumah anda. So dia mudah untuk di-maintainkan dan dia punya flowy tu sangat sesuai, sebab modern ni dia punya styling langsir tu dia mesti straight cut. Dia bukan ikat macam klasik look kan.
So Ripple dia dapat memberikan satu kekemasan pada pelik tu bila kita buat straight cut. Dia sangat mudah dan anda tak perlu pun bila ada tetamu datang, anda tak perlu pun terlalu berfikir tentang langsir tu bila anda gunakan Ripple Fold untuk modern. Kalau katakan anda mempunyai konsep rumah klasik, so saya cadangkan anda boleh guna mix combination. Sebagai contoh, anda gunakan wooden rod ataupun iron rod, terpulang pada anda. Kena lihat kepada design rod tersendiri dan gunakan pelik. Pelik dapat berikan rumah konsep klasik. So kalau kata rumah itu apartment, okey, ramai yang beli apartment, kadang-kadang dia suka go dengan classic look. Maksudnya diikat tengah tu, dia mati tengah dan diikat tepi kan. Itu adalah classic style. Kalau classic style ni sebenarnya untuk rumah apartment saya tak cadangkan sebab dia akan mengurangkan pencahayaan masuk and then dia akan nampak rumah kita tu kecil. So sebenarnya untuk rumah apartment ni what you need is you mesti ada open concept supaya rumah nampak besar. Tak kira lah anda punya konsep rumah tu adalah klasik pun. Even klasik pun you can go with langsir yang open style. Contoh kalau kata anda klasik tapi anda nak langsir pun klasik, simple je, guna wooden rod, guna cangkuk, guna langsir pelik. So dia akan nampak klasik, simple je. Kalau kata anda rumah teres yang besar, so di sini anda tak perlu terlalu crucial untuk pilih design sebab bila luas, kawasan yang luas, tingkap yang besar, ada banyak lagi design yang anda boleh pilih. Anda tak perlu takut daripada segi pencahayaan yang menutupi dan sebagainya. Untuk bilik pula, okey, bagaimana nak pilih langsir untuk bilik ni? Okey, selalunya saya akan cadangkan pilih satu design yang senang untuk maintain. Sebab dalam bilik ni selalunya saya akan advise klien saya untuk buat high maintenance sikit lah. Maksudnya kalau kata dekat hall kita buat 1 tahun sekali, nak raya kan, baru kita nak cuci langsir. So setahun sekali atau mungkin 6 bulan sekali lah. Kalau kata dekat dalam bilik, saya selalu sarankan untuk bilik anak-anak kita mencuci secara 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. So bila maintenance terlalu kerap, pilih satu design yang mudah untuk anda guna. Atau mungkin anda pasang langsir agak rendah sedikit untuk mudah untuk anda buka dan pasang balik. Dan kalau boleh, untuk dalam bilik jangan gunakan langsir full white. Sebenarnya ramai kata saya nak full white lah ni, saya nak nampak macam luxury, saya nak nampak penuh. Silap tu. Sebenarnya boleh juga kalau kita nak buat full width, okay? Dinding ke dinding, kita tutup keseluruhan dinding tu. Tetapi kena lihat bilik dahulu. Kalau bilik tu besar, luas dan anda boleh gunakan full width. Mungkin anda nak minimalkan penggunaan perabot dalam bilik. So kita boleh penuhkan ruang menggunakan langsir. Tetapi kalau kata rumah apartmen, okay, biliknya agak kecil sedikit, walaupun sedang sekalipun, saya selalu sarankan untuk buat langsir hanya cukup pada frame tingkap saja. So ada lebihan sedikit untuk tolak, ikat di tepi, sudah cukup membadai. Tak perlu kita nak stylekan langsir kita ni mengikut orang. Contoh ramai yang guna konsep Pinterest kan, Pinterest sangat famous. So ramai yang kata gantar gambar saya nak sebiji macam ni. Kadang-kadang kita kena lihat balik, adakah gambar tu, contoh itu sesuai tak menggunakan rumah anda. So daripada contoh tu, kita tak boleh terus copy paste masuk dalam rumah. So tengok balik rumah, tengok layout, tengok apa yang anda nak letak. Daripada situ anda lihat design dan style yang bersesuaian. Bagaimana kalau kita nak visualkan bilik kita tu atau rumah kita tu tinggi? Contoh, kadang-kadang kita dah beli rumah, kita tak tahu sebenarnya tinggi rumah kita tu berapa. Kadang-kadang kita rasa, tinggi rumah aku ni. Kadang-kadang 11 kaki, kita fikir membayangkan begitu. Tetapi salah. Sebenarnya hanya 8 kaki, ada yang 9 kaki bila kita dah pasang plaster ceiling. So macam mana ya kita nak nampakkan juga rumah kita tu tinggi? Okay, yang pertama sekali, kalau kata anda ada plaster ceiling, make sure buat hidden box. So buat full langsir sampai ke ceiling and then tutupkan sedikit menggunakan hidden box plaster ceiling untuk nampak sebenarnya langsir tu sangat tinggi. Di situ anda visualize sebenarnya rumah anda tinggi lah. Kalau kata dalam bilik tu tak ada masalah sebenarnya untuk anda gunakan even railing ke, wooden rod ke, cuma letakkan dia paling tinggi sahaja. Dia akan menampakkan ruang itu tinggi. Bila kita lihat balik kepada konsep tingkap tu, okey, anda kena lihat sama ada tingkap tu adalah rectangle-nya macam mana. Sama ada melebar ataupun meninggi. Katakanlah frame tingkap tu dia melebar, so anda kena hati-hati. Kena tinggikan langsir setinggi yang boleh dan jaga lebar tu. Maksudnya jangan buat dinding ke dinding pula, melainkan dinding yang tinggal tu sedikit. Sebab apa? Mata manusia
melihat rectangle secara lebar, dia nampak pelik. Kita nampak dia macam gemuk, nampak dia lebar. Sebenarnya dia tak cantik. Dari segi pleat dia tu dari segi pleatnya tu dia tidak akan kemas. Kalau kata anda punya shape adalah tingkap biasa, maksudnya tinggi lah, rectangle yang tinggi tu tak ada masalah. Kalau kata sebenarnya langsir ni, kalau kata lagi tinggi, dia lagi cantik. Dari segi pleat dia tu nampak kemas. Pleat dia tu, design styling dia tu akan nampak lebih cantik, dia dah jadi jatuh. So langsir akan jadi lebih berat. Berhenti menggunakan design langsir yang separuh saja. Ramai, saya rasa sebenarnya konsep ni pada konsep mak-mak kita dulu. Kalau kat kampung kan, dia tak buat langsir yang sampai lantai. Dulu dia buat sampai had tingkap, lepas tu habis kat situ, tu diikat tepi, kadang diikat tengah kan. Okay. Jangan buat macam tu sebab sebenarnya dia tak cantik. Dari segi cantiknya tu tidak, dari segi hygiene-nya pun tak bagus untuk kita. Sebab di bawah langsir sebenarnya sangat mengumpul habuk. So bila dia kumpul habuk, bayangkan kalau anda letak saya ada satu case di mana saya punya klien ni dia nak buat langsir separuh and dia nak buat table. So maksudnya anak dia akan menghadap langsir itulah bila buat kerja. So cuba bayangkan bawah langsir tu dia buat separuh saja and then berkumpul habuk and anak dia buat kerja dekat situ. So hygiene-nya tu tak bagus untuk anak kita. So sama juga kalau kata kadang-kadang ada orang bagi alasan, oh saya nak letak kepala katil saya tu, saya nak letak dekat situ. So tak payahlah langsir sampai bawah. Salah. Kalau anda buka tingkap, agak-agak langsir tu terbang tak? Agak-agak langsir tu terbang dengan habuk tak kepada anda? So nampak tak hygiene dia tak bagus? Jangan risau, walaupun anda nak letak kepala katil membelakangi langsir tu, jangan risau. Biar saja langsir tu jatuh ke bawah, berat. Dia memberatkan langsir anda dan bila kata kena angin pun, dia tak terbang kat kita. Bagaimana nak pilih blind yang sesuai untuk rumah? Depends kepada penggunaan kita. Sama ada kita nak gunakan dekat dapur contohnya. Kalau gunakan dekat dapur, anda kena fikir dari segi hygienik. Sebab selalunya kalau dekat dapur mesti berdekatan dengan sinki. So kalau kata berdekatan dengan sinki tu, anda kena make sure mudah untuk anda basuh atau lap. Yang kedua, bila kata kena percikan minyak, kena percikan kotoran, dia mudah untuk dibasuh. So kalau kita dah basuh pula, dia tak akan rosak. Yang ketiga. Dan dari segi ketahanan dia, yang pertama tadi kita dah cerita pasal gunaan dia. Yang kedua dari segi ketahanan dia. Sebenarnya kalau kata kita pasang blind, ramai yang ambil mudah dengan blind ni sebenarnya, asal boleh jadi macam tu kan. So saya selalu sarankan lihat kepada quality blind. Sebab sebagai manusia ni bila kita kerja penat, kita tak ada masa untuk menghadap satu perkara tu, blind ni lah selalu akan dilupakan. Dari segi maintenance dia, dari segi kalau kata rosak tu kita memang susah nak cari masa untuk ganti. So make sure pilih blind quality ni yang sangat tinggi supaya anda hanya install one time sahaja. Bagaimana nak pilih? Sebab apa? Design blind ada banyak sangat. Contohnya kita ada roller blind, kita ada zebra blind, kita ada Roman blind, kita ada custom made Roman blind, kita ada juga timber blind. So ada banyak sangat blind. Yang pertama sekali adalah anda perlu tahu konsep rumah. Kalau kata konsep rumah tu memang dah country, farm slope ke, memang dah nampak memang anda banyak menggunakan features-features kayu, saya cadangkan anda terus guna timber blind. Senang, mudah, memang dia sama dengan konsep, anda tak perlu memikir panjang lah. Katakan kegunaan anda tu untuk kitchen, make sure pilih satu roller blind yang mudah untuk lap. Selalunya saya akan cadangkan gunakan polyester, maksudnya gunakan kain daripada polyester terus untuk blind. Contoh blind polyester, kita boleh pergi kepada roller blind. Okay, roller blind polyester sangat mudah untuk digunakan, tetapi kalau kata anda nak guna zebra blind, make sure zebra fabric blind tu adalah yang bersesuaian untuk bila kalau kata nak buat maintenance tu dia mudah untuk dicuci.